Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah yang kami sayangi dan semua rakan-rakan. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun, iaitu tamadun Islam dan Melayu. Okey, saya akan pergi kepada pengenalan. Okey, yang pertama, agama Islam mencakupi segala aspek kehidupan telah diamalkan oleh umatnya dengan mencapai satu kemajuan. Okey, satu kemajuan ini dalam sejarah dipanggil tamadun. Sebab tu kita panggil tamadun Islam, tamadun Melayu. Sebab apa? Sebab tamadun itulah mereka mencapai satu kemajuan. Okey, yang kedua, tamadun Melayu sering disinonimkan dengan Islam. Okey, ia bagaikan dua entiti yang tidak dapat dipisahkan kerana sudah sekian lama bangsa Melayu dikenal pasti menganut agama Islam. Okey, jika kita tahu, kalau kita kenal sahaja bangsa Melayu, automatik dia akan Islam. Sebab itu dikatakan dua entiti yang tidak dapat dipisahkan. Okey, itu sahaja pengenalan daripada saya. Saya akan lepaskan kepada rakan saya seterusnya. Tamadun Islam. Sejarah tamadun Islam. Pada asalnya, tamadun Islam berada di semenanjung tanah Arab yang bermula pada tahun ke-7 Masihi. Pada ketika itu, kerajaan di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, pemerintahan kerajaan diambil oleh sahabat-sahabat dan tokoh Islam seperti di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah. Setelah kerajaan dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam yang sangat hebat, maka kerajaan Islam pada ketika itu telah berkembang luas dari barat ke Asia Timur. Oleh itu, tamadun Islam telah mencipta sejarah yang sangat unggul dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan sasial. Jadi, ia dapat dilihat bahawa tamadun Islam telah berkembang dengan penerapan etika yang seiring dengan kemajuan berbentuk kebendaan. Secara asasnya, etika merupakan panduan yang menggariskan tentang nilai-nilai murni, tanggungjawab serta tingkah laku. Kata-kata ini daripada Abdul Razak A. Hashi 2011. Oleh itu, etika telah dikaitkan dengan istilah akhlak atau diambil daripada kata jamak iaitu khuluq. Akhlak dari sudut bahasa ialah sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan tingkah laku. Dan dari sudut istilah pula, tingkah laku semula jadi dan kebiasaan individu yang ditunjukkan daripada keadaan jiwa seseorang serta tanpa perkembangan pemikiran terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Qurratu Aini binti Zainal Ahbidin. Nombor matrik saya SX202286HPI-HF04. Saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya. Sumber etika dalam Islam. Al-Quran dan As-Sunnah sumber utama tamadun Islam. Hanya Allah sahaja yang mempunyai autoriti, iaitu hanya Allah sahaja yang boleh menilai setiap seseorang itu. Manakala manusia pun tiada hak untuk membuat sebegitu. Sistem etika dalam Islam tidak akan berubah dan tidak akan ditelan masa kerana ianya sesuai dengan peredaran masa dan dengan fitrah manusia. Akhlak yang baik akan dibalas dengan baik, manakala yang jahat akan dibalas dengan jahat. Seperti yang kita tahu, itu adalah salah satu perkara yang utama, iaitu bila kita buat baik, kita akan dibalas baik. Bila kita buat jahat, kita akan dibalas jahat. Seterusnya, Allah itu maha melihat, terbuka atau sembunyi. Walaupun kita buat dekat perkara itu belakang ataupun di mana-mana saja, Allah sentiasa nampak. Orang Islam perlu meninggalkan kemungkaran. Prinsip utama di dalam Islam. Etika mestilah selari dengan fitrah manusia. Islam mempercayai sifat manusia yang semula jadi itu adalah baik serta suci sejak kelahiran mereka lagi. Namun mereka juga terdedah kepada perkara sayyiat, sikap-sikap pelik disebabkan oleh persekitaran mereka. Islam memandang bahawa manusia akan berasa malu apabila membuat kejahatan. Bahawa di sini dapat dibuktikan etika itu selari dengan fitrah manusia, melainkan fitrah itu sendiri telah tercemar. Dekat sini kita boleh tengok
memang fitrah semula jadi bahawa manusia tu memang ingin dinampak baik di mata manusia. Memang fitrah manusia. Kalau kita tengok semua orang nak jadi baik kan. Semua orang nak rasa dia tu baik, nak rasa dia tu bagus. So nak katakan fitrah etika ni selari dengan fitrah manusia. Etika mestilah selari dengan ad-din, iaitu agama, ad-din. Islam mempraktikkan etika atau akhlak bagi mempamerkan iman serta agamanya. Orang yang melakukan kejahatan atau kemungkaran dianggap sebagai orang yang lemah iman serta agamanya. Okay, dekat sini kita boleh nampak, contohnya kalau kita tengok seseorang tu, kalau orang tu dia jaga solat, dia jaga hubungan dia dengan Tuhan dia semua, dari situ kita boleh nampak bahawanya agama dia kuat, pegangan agama dia kuat. Manakala kalau orang yang asyik berbuat jahat, tak ikut perintah Tuhan, buat perkara-perkara yang tak berfaedah, dekat situ kita boleh nampak pegangan agama dia tak kuat. Dekat situ kita boleh bezakan akhlak seseorang itu. Okay, seterusnya, etika mestilah membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia, iaitu mempunyai dua dimensi positif dan negatif. Okay, positif perkara yang dilakukan oleh manusia secara semula jadi. Negatif pula perkara buruk yang dilakukan oleh manusia sebagai sifat yang bertentangan. Seperti yang kita tahulah, positif dan negatif. Semua orang ada sikap tu, positif dan negatif. Cuma dia bergantung kepada diri dia. Macam mana kita nak lakukan. Okay, seterusnya, etika mestilah menyantuni hubungan manusia secara personal dan interpersonal, iaitu personal. Proses tazkiyatun nafs, penyucian diri. Seterusnya, proses penambahbaikan intelek serta kerohanian jiwa. Proses ini amat penting. Proses ini adalah untuk memastikan jiwa manusia itu sentiasa suci. Penyucian diri, iaitu penyucian diri itu ialah proses tazkiyatun. Okay, interpersonal pula menekankan sikap-sikap yang patut diamalkan oleh manusia, hubungan masyarakat serta makhluk lain terpelihara agar dapat hidup aman damai. Seterusnya, mempermudahkan urusan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Wan Nur Nadia binti Wan Yusof dan kita akan melihat kepada nilai-nilai etika dalam Islam. Nilai-nilai etika dalam Islam di sini ada 4. Yang pertama amanah, kedua tolong menolong, ketiga pemurah dan yang keempat sabar. Melihat kepada yang pertama iaitu amanah, dari segi bahasa bermaksud aman, damai, tenteram, selamat dan harmoni. Manakala dari segi istilah pula menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak menerimanya dan dipercayai agar melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan jayanya tanpa mengabaikannya. Okay, amanah ini terbahagi kepada 3. Pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu sebagai seorang hamba mestilah patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan hindari larangannya. Sebagai seorang khalifah di muka bumi ini pula bertanggungjawab memelihara, memakmurkan serta membangunkan bumi supaya lebih sejahtera. Okay, manakala amanah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula dengan memelihara, menghargai, mencontohi serta mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Dia terbahagi kepada 2, iaitu dari segi lahiriah dan dari segi rohaniah. Dari segi lahiriah ni menjaga kesihatan, kebersihan dan memberikan hak kepada semua panca indera. Okay, manakala dari segi rohaniah pula, panca indera digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan tujuan sia-sia. Ketiga, amanah terhadap orang lain.
iaitu sebagai seorang manusia perlulah menjalankan tanggungjawab terhadap masyarakat. Sama ada dari segi perkhidmatan, saling tolong-menolong, bekerjasama, bersikap ihsan, bercakap benar, serta keluarkan zakat dan bersedekah. Okey, seterusnya yang kedua, nilai tolong-menolong. Nilai tolong-menolong ini juga terdapat dalam 3 kategori. Yang pertama, kerabat ataupun ahli keluarga. Yang kedua, jiran sesama Islam. Yang ketiga, jiran kafir. Okay, dengan cara menitik beratkan prinsip iaitu melakukan perkara yang mendatangkan manfaat serta diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mestilah tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, kerjasama dan tolong-menolong antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang berlaku pada zaman Rasulullah iaitu ketika peristiwa penghijrahan dari Mekah ke Madinah. Seterusnya, yang ketiga, nilai pemurah. Okay, amalan membelanjakan hartanya di dalam hal-hal yang dituntut oleh syarak. Okay, berada di antara dua sikap ekstrim iaitu kedekut dan boros. Islam mengiktiraf sebagai salah satu akhlak mulia. Ianya berkesinambungan serta terbit daripada pengorbanan. Okay, nilai pemurah ni dia ada antara kedekut dan boros. Dan juga satu akhlak yang mulia dalam Islam. Okay, antara pengorbanan dia, kita lihat kat sini ada 3. Pertama, dari sudut membelanjakan serta mewakafkan harta. Kedua, menderma di jalan Allah dengan ketulusan hati. Ketiga, tidak mengharapkan apa-apa ganjaran atau pujian. Seterusnya, kesan dia. Apa kesan yang terdapat di sini? Iaitu dapat membersihkan hati pemberi, menanam sifat saling sayang menyayangi, membantu ekonomi masyarakat Islam, membasmi kadar jenayah serta mengembalikan kestabilan. Ini antara kesannya. Yang keempat, kita akan lihat di sini nilai yang keempat iaitu sabar. Dari segi bahasa, sabar dapat diertikan sebagai menahan diri. Manakala istilah pula, ia merujuk kepada menahan atau menanggung diri daripada melakukan perkara-perkara jelek yang didorong oleh nafsu kepada perkara-perkara yang disukai dan diredai oleh Allah. Maksudnya, menahan diri ni dari melakukan perkara yang buruk kepada perkara yang disukai oleh Allah. Okey, sabar. Sabar sebagai syarat mutlak bagi manusia mencapai kejayaan. Okey, dunia ini sebagai pentas manusia diuji dengan berbagai ujian. Apabila diuji, mesti bersabar. Okey, ketika mana manusia hilang sabar, akan memperlihatkan amarah, berputus asa dan menyalahkan takdir. Okey, seterusnya, ketika menghadapi ujian, jiwa perlu dididik agar menjadi kuat dan kental. Okay. Seterusnya kita akan masuk kepada tamadun Melayu. Okey, tamadun Melayu. Tamadun Melayu merupakan suatu tamadun kepulauan yang tertua. Berkembang dalam gugusan Kepulauan Melayu yang terletak di perlangkahan Khatulistiwa serta berpangkal daripada semenanjung Tanah Melayu yang meluncur daripada Tanah Besar benua Asia. Manakala alam Melayu pula adalah gugusan pulau-pulau serta semenanjung Tanah Melayu yang didiami oleh rumpun bangsa Melayu sejak zaman bersaman. Dah lama. Okey. Kemudian kepulauan, lautan dan selat. Ia juga dikenali sebagai Nusantara atau disebut sebagai Nusa Antara Lautan. Menjadi teras dan tonggak kepada negara-negara moden di alam Melayu yang ada sekarang. Okay, tamadun Melayu juga adalah asas kepada pembentukan tamadun Malaysia. Jadi, ini berkaitan tamadun Melayu. Terima kasih kepada Wan Nur Adia. Saya Amuda Manogaran akan membentangkan topik etika dan adat.
Dalam membicarakan tentang sistem etika dan peradaban Melayu, ia secara umumnya amat berkait rapat dengan istilah adat. Adat dari segi bahasanya bermaksud kebiasaan ataupun sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Dari sudut istilahnya pula, sebagai satu sistem dan panduan tingkah laku yang diterima dan diguna pakai secara turun-temurun dan diperakui oleh masyarakat akan amalannya sehingga dianggap sebagai satu tradisi yang perlu dilestarikan. Seterusnya, adat yang diadatkan. Adat juga adalah peraturan, hukum dan undang-undang yang diwariskan turun-temurun serta dipatuhi oleh masyarakat di dalam menjalani kehidupan sosial mereka. Selain daripada itu, adat pula menjadi cerminan kepada pemikiran masyarakatnya yang bijaksana dalam menentukan peraturan berinteraksi sesama manusia yang bermatlamatkan permuafakatan dan juga kerukunan dan ketenteraman. Dan juga adat resam berbentuk lebih spesifik dan mengkhusus seperti kelaziman individu dari sudut perbuatan. Ia juga termasukkan segala jenis tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti cara berpakaian, cara makan, tata tertib di hadapan orang tua dan sebagainya. Seterusnya adalah fungsi adat dalam masyarakat Melayu. Adat merupakan sebagai tiang segi bagi masyarakat Melayu kerana berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat Melayu untuk mengatur perilakunya di dalam pelbagai institusi seperti institusi sosial, politik, ekonomi, undang-undang dan sebagainya. Fungsi adat yang kedua adalah untuk menjamin dan memelihara keamanan, keharmonian serta kesejahteraan sosial agar kekacauan atau pergolakan dapat dielakkan di kalangan masyarakat Melayu. Fungsi adat yang ketiga adalah menjabarkan nilai-nilai dasar Islam melalui adat dan kelembagaan adat. Ini juga beragam nilai yang Islam dikembangkan kemudian disebarkan ke tengah masyarakat. Nilai ini kemudian dijadikan identiti kemelayuan yang bersebati dengan Islam. Dari sini muncullah pendapat yang mengatakan bahawa kemelayuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh etnik saja tetapi juga melalui agama iaitu agama Islam. Fungsi adat yang keempat adalah menjadi identiti kepada agama Islam dan adat Melayu yang berakar dari agama Islam. Ini kemudian menjadi identiti kemelayuan sehingga tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan mereka. Fungsi adat yang kelima dan terakhir adalah menjadi perekat persebatian dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini juga menjadikan fungsi utama institusi adat adalah sebagai perekat persebatian masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Fungsi ini amat penting kerana menyatukan masyarakat yang beragam itu dalam tataan kehidupan yang aman dan damai, saling menghormati dan saling bantu-membantu dan lainnya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nurhamina Usna. Kategori adat. Adat terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, adat yang diadatkan. Menurut Muhammad Koharuddin menyatakan bahawa adat yang diadatkan ini merupakan satu peraturan, hukum dan undang-undang yang telah diwarisi turun-temurun dan akan diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan harian. Adat ini mencerminkan pemikiran yang arif terhadap masyarakat terdahulu yang menentukan hukum atau peraturan dalam kehidupan masyarakat sosial.
Perkara ini dapat dilihat bahawa masyarakat Melayu mempunyai satu matlamat seperti permufakatan, kerukunan dan ketenteraman. Oleh itu, masyarakat Melayu sangat berpegang kepada adat supaya matlamat, kedaulatan dan keharmonian itu terjaga. Antara contoh yang dijumpai dalam sumber internet ialah jangan duduk di atas bantal, nanti akan tunggu bisut. Ini sering didengari oleh masyarakat Melayu. Dan banyak lagi lah antara contoh-contohnya. Adat yang kedua ialah adat resam. Menurut Muhammad Khairuddin 2005 menyatakan bahawa adat resam ini ia lebih spesifik dan khusus kepada kelaziman individu dari sudut perbuatan. Adat resam ini dikenali sebagai satu tingkah laku yang sering dilakukan oleh masyarakat Melayu. Contohnya cara berpakaian. Masyarakat Melayu akan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat ketika pergi ke masjid atau surau atau menghadiri ke majlis-majlis keraian. Yang ketiga, adat istiadat. Menurut sumber internet, ia merupakan satu ritual yang sering dilakukan dalam sesuatu majlis rasmi. Sebagai contoh, adat bercukur jambul. Masyarakat Melayu sering mengadakan majlis cukur jambul yang ditambah dengan doa selamat dan jamuan makan. Perkara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan ahli keluarga, saudara mara dan rakan-rakan, dan ia juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Etika dan adab. Selain adat, etika juga sering dikaitkan dengan istilah adab. Menurut bahasa daripada Kamus Dewan edisi keempat, adab ialah budi bahasa yang halus, tingkah laku dan tutur kata yang sopan. Menurut istilah pula, adab ialah tindakan atau perbuatan yang dipraktikkan secara wajar, tepat dan sesuai dengan hasil daripada jasad serta akal manusia yang terdisiplin. Assalamualaikum, saya Yusnita Mahayuddin. Saya akan meneruskan dengan topik sumber etika peradaban Melayu. Jadi, masyarakat Melayu lama pada zaman dahulu banyak dipengaruhi dengan kepercayaan animisme dan juga Hindu-Buddha sebelum kedatangan agama Islam di alam Melayu. Jadi, kepercayaan inilah yang menjadi teras kepada penginstitusian adat masyarakat Melayu. Menurut Taib Osman 1977, animisme merupakan satu kepercayaan yang mana meyakini bahawa setiap benda mempunyai roh, memiliki kepribadian tersendiri dan mempunyai kuasa dalam menentukan nasib seseorang individu. Kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul dalam kalangan manusia primitif purbakala. Kepercayaan animisme adalah di mana mereka percaya bahawa setiap benda di bumi ini seperti gua, pokok, batu besar mempunyai semangat yang mesti dihormati supaya semangat tersebut tidak mengganggu manusia. Malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka. Semangat ini juga dikenali dengan pelbagai nama seperti jin, mambang, roh, datuk, tuan dan penunggu. Kadang-kadang semangat ini juga dianggap roh leluhur mereka yang telah meninggal dan kini menetap di tempat sedemikian. Manakala sistem kepercayaan Hindu-Buddha pula berteraskan kepada keyakinan dengan kewujudan dewa-dewa yang berkuasa ke atas kehidupan manusia. Sistem kepercayaan Hindu-Buddha ini kuat mempengaruhi masyarakat Melayu pada zaman dahulu, terutama di kalangan golongan istana. Misalnya, raja-raja dipandang mulia kerana mereka dikatakan sebagai jelmaan dewa-dewa. Oleh itu, mereka diletakkan di kedudukan yang paling tinggi kerana statusnya bukan lagi dianggap taraf manusia, tetapi status dewa. Masyarakat Melayu sebenarnya lebih kuat dipengaruhi dengan kepercayaan agama Islam. Kedatangan Islam bukan sahaja mencetuskan revolusi dalam mengubah pandangan masyarakat Melayu tentang keyakinan mereka terhadap kewujudan roh-roh, semangat serta dewa-dewa. Bahkan ianya sekaligus mengubah stratifikasi sosial masyarakat Melayu, iaitu daripada mempercayai bahawa raja itu adalah jelmaan dewa-dewa kepada khalifah iaitu wakil Tuhan di muka bumi. Maka sebagai seorang Islam, masyarakat Melayu berpegang kepada konsep tauhid iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyamakan dia dengan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu-satunya Tuhan pencipta yang selayaknya disembah tanpa menyekutukannya dengan yang lain.
Nabi Muhammad SAW pula diimani sebagai Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan agama Islam, iaitu satu-satunya agama yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran dan Sunnah pula merupakan dua sumber teras dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu. Ini termasuk penyerapan elemen Islam ke dalam aspek etika serta nilai adat yang berlandaskan syariat Islam, iaitu peraturan bersumberkan hukum Islam. Ini adalah amat bertepatan dengan pepatah Melayu yang berbunyi, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak, benar kata adat. Yang bermakna, hukum adat berdasarkan hukum agama berdasarkan Al-Quran. Segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama. Jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lain. Seterusnya kita akan lihat kepada nilai-nilai etika dalam peradaban Melayu. Masyarakat Melayu amatlah menyanjung tinggi orang yang mulia tingkah lakunya serta bijak menyesuaikan dirinya pada masa dan situasi-situasi tertentu. Orang sebegini dikenali sebagai orang yang budiman, orang yang beradat atau orang yang tahu adat. Orang yang budiman ini dikatakan sebagai orang yang mulia sifatnya dari segi tingkah lakunya, seperti sopan, wajar, penyayang, pemurah, serta budi bicaranya tutur kata yang sopan, manis, penuh pengajaran dan bermanfaat untuk pendengarnya dan akal budinya yang bijaksana, berilmu dan hati yang syarat dengan kebaktian. Manakala orang yang berkelakuan bertentangan dengan adat itu dianggap sebagai kurang adab, kurang ajar, biadab serta bacol. Disebabkan adat-adat ini amat penting, maka penerapan nilai-nilai adat ini diajarkan kepada ahli masyarakatnya sejak mereka kecil lagi melalui satu proses yang dinamakan sosialisasi. Ia merupakan satu proses di mana anak-anak dibudayakan dengan adat-adat agar mereka memahami serta mendalami tingkah laku yang sesuai mereka amalkan di masa-masa serta di sesuatu situasi tertentu. Berikut adalah nilai-nilai adat yang menjadi teras kepada pembentukan masyarakat Melayu yang budiman, iaitu halus budi pekerti dan budi bahasa, memuliakan ibu bapa dan orang yang lebih tua, kesetiaan kepada pemimpin, mempertahankan serta membela keadilan dan kebenaran, mementingkan maruah serta harga diri, bermuafakat dan tolong-menolong, serta amanah. Baik, seterusnya kita akan melihat kepada penghayatan nilai. Okey, penghayatan nilai di sini ada dua, iaitu yang pertama, memahami serta menghalusi nilai-nilai murni yang dianjurkan oleh Islam yang mana telah dipraktikkan oleh tamadun Islam dan juga tamadun Melayu. Supaya kita dapat melahirkan warga yang berfikiran terbuka, bertoleransi dan beretika dalam negara Malaysia kita ni yang berbilang kaum. Okay. Yang kedua, menghayati kepentingan kemajuan aspek bukan kebendaan, iaitu dari sudut etika, yang mana ia seharusnya bergerak seiring dengan kemajuan kebendaan lah. Okey, agar dapat dijadikan model untuk diteladani oleh masyarakat pada masa kini. Okey, itu adalah penghayatan nilai yang terdapat dalam bab ini. Terima kasih Wan di atas pembentangan tersebut. Jadi sekarang saya ingin membuat kesimpulan apa yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Okey, yang pertama, banyak persamaan di dalam isu etika yang dipraktikkan oleh kedua-dua tamadun Islam dan Melayu. Di mana isu etika ataupun nilai murni sebagai contoh tolong-menolong, amanah, kerana apa kedua-dua ini banyak persamaan sebab berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, ciri-ciri inilah yang melonjakkan kedua-dua tamadun ini mencapai kegemilangan. Dari sudut kebendaan malah bukan kebendaan. Seiring agar pembangunan dapat dikecapi secara holistik. Maksud holistik ialah secara menyeluruh. Okey, walaupun tamadun Melayu pada mulanya menerima pengaruh animisme serta Hindu-Buddha, namun ternyata prinsip-prinsip Islam lebih ditekankan dalam adat-adat yang menjadi garis panduan. Okey, walaupun kita tahu tamadun Melayu pada mulanya terpengaruh dengan animisme serta Hindu-Buddha, tapi akhirnya mereka
tekankan adat-adat Islam untuk menjadi garis panduan dalam kehidupan mereka. Okey, itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.